Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Okey, selepas kita mempelajari sifat 20, selepas kita merenung 99 nama Allah, kita melihat alam, kita juga boleh memerhatikan diri kita sendiri untuk kita mengenali Allah. Segala unsur rohani yang ada pada diri kita, walaupun kita tak pernah lihat roh kita ni, tapi kalau kita berfikir ke mana roh akan pergi, dari mana roh datang, sewaktu tidur roh buat apa, yelah perkara-perkara macam tu memang tidak akan dapat jawapan yang tuntas. Tapi nak katanya roh ini sebagai wujud, bukti wujudnya Allah. Maksudnya roh kita ni bukan bergantung kepada tangan, bukan terletak pada jantung. Roh ni ialah dalam genggaman Allah. Begitu juga dengan unsur jasad, sama ada kita melihat kulit kita, macam dari mana datangnya kedut kan? Dari mana pergi kita punya muda waktu kita kecil-kecil comel-comel dulu, mana pergi, macam mana wajah kita ni boleh berubah tanpa kita sedar, yang mana kita perasan perubahan wajah kita ni hanya melalui gambar-gambar. Boleh tengok balik gambar darjah sekolah rendah, tengok balik gambar sekolah menengah, kata macam ni muka aku dulu. Macam mana kita nak tengok, kita nak perasan perubahan tu kalau tidak dalam genggaman dan kekuasaan dan juga pentadbiran Allah. Kita melihat rambut kita, kita melihat kuku kita, semuanya cukup time panjang. Bila kita potong tak rasa sakit pula. Jadi macam-macam lah ya keadaan-keadaan badan kita ni. Kalau dipotong macam kuku, dipotong tak sakit. Cuba kalau potong jari, sakit tak? Sakit. Jadi nak kata perkara-perkara tu menunjukkan kita ni sendiri untuk mengawal badan kita pun kita tak mampu kan. Jadi semua itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni menjaga kita, menyayangi kita. Dia jangan tanyalah lepas ni Allah sayang tak saya. Takkanlah tak sayang kan? Takkanlah tak sayang. Itu point dia. Begitu telitinya Allah Ta'ala menjaga kita, takkanlah Allah tidak sayang. Mesti Allah sayang. Cuma kita tak rasa kasih sayang Allah tu sebab kita belum kenal Allah. Okey? Okey. Seterusnya cara yang keempat ialah dengan bertafakur, berfikir, merenung. Perkara apa yang kita nak renungkan ni? Kita nak merenung tentang kejadian alam, kejadian macam mana pokok tumbuh. Betul tak? Macam mana pokok yang hijau tu tumbuh, dan setelah tumbuh dia menjadi kering dan menjadi bahan bakar pula. Kita melihat macam mana batu-batu, macam-macam jenis warna ada batu ni. Ada batu yang boleh dibuat batu refleksologi sebab bulat-bulat dia cantik dan juga tak menyakitkan kaki dia, tak tajam. Ada batu yang boleh dibentuk, diasah menjadi kerusi, menjadi rumah. Subhanallah, Masya Allah. Jadi semua kejadian alam ini menunjukkan kekuasaan Allah. Takkan benda ni ada dengan sendirinya. Kenapa? Contoh kita tengok kejadian alam lagi pokok buah durian. Siapa kat sini suka makan durian? Ustaz sukalah makan durian ni, makan dengan pulut ke, buat kuah ke kan, makan cicah roti ke, sedaplah durian ni. Tapi kenapa durian ni ada banyak jenis? Pokok ditanam pada kawasan yang sama, dengan air yang sama, tanah yang sama, nutrien yang sama. Tetapi kenapa ada banyak jenis warna, banyak jenis rasa? Katakanlah semua durian sedap, tetapi kan durian Musangkin lain dengan durian D24. Betul tak? Jadi kan semua kejadian-kejadian alam ni kalau kita tafakurkan, kita akan melihat kekuasaan, kreatifan, kebijaksanaan Allah. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman hidup kita. Banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kita lihat, ya Allah, Masya Allah, rasanya macam manalah aku boleh melalui pengalaman yang macam tu kalau Allah tak tolong. Kalau macam Ustazah, pengalaman melahirkan anak lah. Ustazah rasa Masya Allah, macam mana agaknya pengalaman tu. Kawan Ustazah ada seorang, dia pengalaman macam mana dia mengeluarkan batu karang, doktor keluarkan batu karang daripada badan dia. Jadi pengalaman-pengalaman tu kalau kita nak mengamati kan, kita rasa ya Allah, keadaan-keadaan tu macam manalah aku boleh lepas pengalaman-pengalaman yang memeritkan itu, yang menyakitkan itu, kalau tidak kerana Allah. Allah bantu, Allah bagi kekuatan. Apatah lagi kalau orang ada pengalaman dia aksiden yang mana kadang-kadang kita tengok kereta dia tu, kalau secara logik akalnya, kereta dia tu dia mungkin meninggal dunia kita kata. Tapi dengan subhanallah, perlindungan Allah, dia boleh selamat. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman ni, sama ada kita nak merenung tu pengalaman yang berlaku pada diri kita ataupun pengalaman orang lain.
pun kita boleh mengambil pengajaran tentang macam mana Allah menampakkan kekuasaan dia dan penjagaan dia kepada kita. Begitu juga dengan kita mentafakur tentang perasaan kita kan. Macam mana keadaan kadang-kadang kita benci sangat orang tu tiba-tiba bertukar sayang. Dan macam mana pula daripada sayang kepada seseorang bertukar menjadi rasa macam geram, rasa marah, rasa macam rasa je lah marah kita katakan. Jadi perasaan tu dari mana datang? Macam mana dia boleh terbit perasaan-perasaan yang macam tu? Begitu juga dengan kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah yang awak titipkan minggu lepas kan, macam-macam kisah awak bagi Ustazah baca. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Yusuf. Katakanlah kita ambil kisah yang paling indah diceritakan dalam Al-Quran, yang Allah kata seindah-indah kisah, iaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Macam mana abang sendiri dengki, kena campak, terpisah, bukan kena campak, macam mana kena campak dekat dalam telaga, terpisah dengan ayah. Si ayah rindulah ke anak, lepas tu sampai diambil, dibeli jadi hamba, dimasukkan dijadikan pembantu dekat istana kan. Difitnah oleh perempuan, masuk penjara, dapat ilmu takbir mimpi. Last sekali sampai Nabi Yusuf ni jadi menteri kat Mesir. Rasa macam subhanallah, macam mana Allah memberikan plot-plot kehidupan yang tanpa disangka-sangka tau. Jadi kisah-kisah yang macam ni dia bukan sahaja memberikan kita macam satu kekaguman terhadap perancangan Allah, jigsaw puzzle yang Allah berikan kepada seluruh hamba dia, tetapi dia juga memberikan satu keyakinan untuk tidak berputus harap dengan Allah. Kalau pun berhadapan dengan musuh yang ingin membunuh kita, yang ingin memancung kepala kita, kita mungkin saja boleh menyerahkan jasad kita, harta benda kita kepada orang jahat, kepada musuh. Tetapi kan kita tidak akan boleh memberikan harapan kita, pergantungan kita kepada selain daripada Allah setelah kita renungkan semua kisah-kisah ni. Jadi kisah-kisah ni dia memberikan keyakinan yang padu kepada Allah. Okey, itu antara dia lah dengan bertafakur. Macam mana nak tafakur? Tetap perlukan masa. Kita perlu luangkan masa untuk bertafakur kepada Allah. Okey, seterusnya ialah dengan mentadabur Al-Quran. Kita memerhatikan maksud ayat-ayat Quran. Kita memerhatikan Allah punya. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni menyindir. Ada keadaan-keadaan sindiran. Kabar gembira lah untuk orang yang mengingkari ajaran Nabi contohnya kan. Maksudnya kabar gembira. Itu bukannya nak bagi kabar gembira. Maksudnya nak bagi sindiran kepada orang-orang yang ingkar dengan apa yang Nabi bawa. Kabar gembira lah dengan azab yang pedih. Maksudnya macam itulah. Jadi kita pun merenung, ada tak sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang yang kufur kepada Allah tu dalam diri kita. Jadi timbullah keinsafan, timbullah rasa nak kembali kepada Allah, timbul nak dekat dengan Allah. Bila kita nak dekat dengan Allah, bila makin dekat dengan Allah, itulah yang Allah akan memperkenalkan diri dia kepada kita. Ingat tak contoh yang awal tadi Ustazah bagi tentang jiran kan? Makin dekat dengan seseorang, makin kita kenal, makin dia macam membuka kisah-kisah hidup dia untuk kita kenal dia. Macam tu juga ibarat dan analogi dia. Jadi apabila kita mentadabur Al-Quran, kita bukan satunya kita menghayati maksud lah. Yang keduanya ialah kita menghayati kewujudan Nabi SAW. Sebab Al-Quran ni menceritakan tentang kekuasaan Allah, kisah-kisah umat terdahulu, dan dia juga menunjukkan akhlak Nabi. Kan bila orang bertanya Sayyidatina Aisyah, apakah akhlak Nabi? Sayyidatina Aisyah kata akhlak Nabi ialah Al-Quran. Maksudnya segala kebaikan, kecantikan yang ada pada Al-Quran itulah dia akhlak Nabi. Jadi semakin kita kenal Allah, semakin kita cinta Allah. Dan apa kata dia cinta kepada Allah itu, semakin mencintai Nabi dan semakin committed dengan sunnah Nabi SAW. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, jangan nampak Quran tu saja. Jangan nampak fadilat satu huruf tu bersamaan dengan 10 pahala. Jangan. Kita nampak Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai cahaya daripada Rasulullah SAW. Okey. Yang kelima, macam mana nak mencapai ma'rifatullah? Adalah dengan berusaha mendapatkan cahaya Rasulullah. Diri kita ni secara rohaninya berasal daripada cahaya di sisi Allah.
Jadi cahaya ataupun cahaya nur ni, nur kan orang Melayu sebut jiwa nurani kan, hati nurani. Jadi nur ataupun roh yang ada dalam badan kita ni, dia kadang-kadang terselaput dengan unsur jasad yang Allah berikan kepada kita. Unsur jasad ni penting untuk kita dapat buat kerja ke alam dunia ni. Macam mana nak tunjukkan, nak buktikan kita beriman? Badan ni lah akan menjadikan satu jentera untuk kita membuktikan kita beriman. Dengan badan ni lah kita beribadah kepada Allah dan sebagainya. Jadi, bila kita nak mencapai ma'rifatullah ni, kita kena cuba untuk membersihkan selaput-selaput itu dan kita bila tersingkap selaput-selaput tu daripada hati ataupun nurani kita ni, maka bercantumlah cahaya dengan cahaya yang lebih kuat, iaitu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara dia? Dengan menjadikan Nabi sebagai contoh ikutan dan tauladan. Segala apa yang kita nak urus dengan Allah, segala urusan kita nak berurusan dengan Allah ni, tak boleh kalau tak melalui Nabi. Maksudnya Nabi SAW tu pintu dia. Kita nak bersyahadah kan, 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia mesti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Solat kita, nak rapatkan diri kepada Allah, maka kita nak buat solat. Tapi ada tak solat yang tidak ada selawat? Tak boleh, sebab selawat kepada Nabi termasuk dalam rukun solat. Tak ada selawat, batal solat. Begitu juga dengan doa. Doa ni antara adab dia, selepas memuji Allah, kita selawat kat Nabi dulu. Berselawat kat Nabi, baru kita nyatakan apa hajat-hajat kita kepada Allah. Jadi cara ma'rifatullah, banyakkan selawat kepada Nabi, ikut sunnah Nabi, cinta Nabi, supaya bercantum cahaya Rasulullah tu dengan cahaya dalam badan kita ni, dalam roh kita ni. Maka makinlah kita dapat mengenali Allah. Apa yang akan berlaku kalau tak mengenali Allah? Kita akan menderita. Kita keliru. Kita buntu. Analoginya ialah seorang sultan. Awak bayangkan awak sultan dekat satu negara, memiliki segala-galanya. Awak ada istana yang besar, kuda yang cantik, kereta, taman, padang, apa yang tak ada, semua ada. Tetapi kalau awak mendapati bahawa keindahan dalam istana itu berada dalam dunia yang tidak mempunyai apa-apa tujuan, seronok tak? Tak ada. Dalam rumah kan bosan. Penat bosan main kuda, main buaya contohnya kan. Ada ke orang main buaya? Penat main buaya, pergi round-round, naik Mercedes ke, naik Ferrari ke, pergi round-round. Tapi kan, keadaan tu seronok ke? Bila kita tahu tak ada tujuan dalam hidup kita ni. Tak seronok. Jadi sebab itulah kena kenal Allah. Supaya kita kenal hakikat dunia ni ialah untuk diuji, untuk menikmati kasih sayang Allah dekat dunia ni, merasai terlebih dahulu kasih sayang Allah dekat dunia. Begitu juga dengan contohnya, ibaratnya ialah burung unta. Burung unta dia besar, dia tinggi. Kalau dia nampak pemburu, dia takut. Dia bukan menyorok tau. Dia menyorok, tapi macam mana cara dia menyorok? Dia memasukkan kepala dia dalam lubang. Dia tak sedar bahawa sebesar badan dia tu kat luar, yang menyebabkan dia boleh ditembak oleh pemburu tu. Kenapa berlaku macam tu? Sebab dia tak kenal hakikat diri dia. Dia tak kenal apa yang boleh membahayakan diri dia, apa yang dia hendak, siapa yang boleh melindungi dia. Itu ibarat burung unta yang menyorok tapi tak selamat. Okey, jadi orang yang mengenali Allah ni, penjara akan terasa macam syurga, dan syurga memang akan jadi syurga lah. Tapi kalau orang yang tak beriman kepada Allah, walaupun duduk di dalam istana macam syurga, tetap rasa macam dalam penjara. Okey, seterusnya kita sentuh sikit lagi. Kita mengharapkan rahmat Allah untuk berikan kita pengenalan dirinya. Maksudnya kita usaha rapatkan diri dengan Allah untuk kita dapat rahmat. Dengan rahmat itu, maka Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia kepada kita. Makin kita kenal Allah, makin kita rasa cinta. Makin rasa cinta, maka makin terasalah kelazatan pada rohani kita. Jadi macam mana nak memperolehi rahmat tersebut? Dalam riwayat Ad-Dailami, Nabi SAW ada menyatakan bahawa untuk kita dapat rahmat tersebut, yang pertama sekali, jagalah tutur kata. Jangan sampai memfitnah, menghina, berkata-kata dusta. Jadi dengan menjaga tutur kata, Allah Ta'ala akan memberi rahmat untuk mengenali dirinya. Yang kedua ialah tidak mengikut trend. Maksudnya,
Dia mengenali zaman. Kalau pada zaman itu Islam kuat, dia akan ikut Islam, apa yang Islam ajar, apa yang Nabi ajar. Tapi kalau pada ketika itu Islam lemah, orang berpusu-pusu dengan trend yang menyalahi dengan agama Islam, dia tak ikut perkara itu. Dia kekal dengan jati diri dia. Dan yang seterusnya ialah dia istiqomah dalam menjaga keimanan dia, sama ada dia sedang muda, tua, sampailah dia tiada.